أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا ومربنا وللخصوصا إلى المؤلف yang maha mulia Paduka Sri Sultan Iskandar Shah Qaddasallahu lahu wa ra'ah, Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu wa ra'ah, wal khususan ila syuyukhina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu fil masyarikil arda ila magharibaha anna Allah yanfa'una min barakah wa asrarihi wa ulumihi wa nafahati fid di wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertangkaikan salam ke atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun dalam rumah Allah taala ini bagi melaksanakan tuntutan fardu maghrib yang dikerjakan secara berjemaah. Lantaran daripada itu, menantikan masuknya waktu Isya, kita mengisi dengan perbicaraan sebuah kitab yang mulia, dikarang oleh orang yang mulia, iaitulah Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu, yang dinamakan akan kitabnya Risalah Iskandar Shah. Dan kita telah pun sampai pada babut Tauhid. Kita mengaji Tauhid lah ni. Siri yang lalu telah kita perbahaskan tentang wujud dan qidam. Mana dua sifat itu telah kita ceritakan ataupun telah kita perbahaskan yang ringkas, namun yang lebih dalamnya ada ahli yang terbaik dalam perbahasannya, insya-Allah. Namun kita ambil untuk sekadar faham dan sekadar adakan dalil bagi kita untuk mengenal akan sifat-sifat Allah Taala ni tadi. Baik. Maka selebihnya kita sambung pada sifat yang ketiga, iaitu baqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada muka surat 23. Dan sifat Allah yang ketiga iaitu dinamakan ia dengan baqa. Apa tu baqa? Artinya kekal Allah Ta'ala itu. Mustahil ia binasa. Ini kata pengarang kitab rahimahullah Ta'ala mengatakan apakah dimaksudkan dengan baqa? Iaitu kekal abadi. Kekal. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal. Tidak sekali-kali ia akan binasa. Apa yang dikatakan oleh Syekh pengarang kitab Faridah mengatakan dengan makna baqa itu adalah, ini tafsir dia, terjemahan kata dia apa? Dan yang ketiga namanya baqa, artinya kekal. Dan maknanya ketiadaan kesudahan bagi wujudnya. Artinya tiada dimusnahkan adanya itu oleh Adam. Jadi mustahil Allah Ta'ala Adam iaitu binasa. Jadi baginda Nabi SAW, walaupun dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW mengajarkan kita kepada akhlak dan budi pekerti yang baik, namun tidak ketinggalan dalam kita lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui apa yang telah diajarkan oleh baginda juga. Iaitulah sifat baqa Allah Ta'ala, kekal Allah Ta'ala selama-lamanya. Jadi ada orang yang memutarbelitkan daripada makna bahasa. Bahasa. Dia kata, kalau Allah Ta'ala itu kekal, kata dia, mengapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan kalimat huwa awwalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Makna ada awal ada akhir, itu Allah Ta'ala tu. Subhanallah Ta'ala. Ini telah kita perbahas pada siri yang lalu. Yang dimaksudkan awal dan akhir itu tadi bukannya awal dan akhirnya mumasalata lil hawadis, bukan dia sama dengan makhluk. Yang namanya makhluk itu tadi ia adalah barang yang berpermulaan, itu makhluk. Ada permulaan, itu namanya makhluk. Tapi bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah ia beranak dan tidak pula ia diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni siapa Allah? Kita dah bahas dah dulu. Siapa tu Allah? Allahu az-zatil wajibul wujud. Dia suatu zat yang wajib pada wujudnya. Dan Allah yang maha mulia itu tadi dengan namanya yang teragung. Siapakah dia? Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi dia itu tidaklah bersifat dengan binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Kekalnya Allah Ta'ala ini tadi bukan ada awal, bukan ada akhir. Yang bila Allah kata huwa awalu, itu maksudnya apa? Allah Ta'ala itu telah ada daripada sekalian benda itu ada. Itu maksud awal tadi. Tapi bukan adanya Allah Ta'ala itu dengan adanya punca. Bukan adanya ibu ataupun adanya suatu benda yang menjadikan Allah. Tak ada. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan huwa awal, maknanya dia telah ada sebelum benda lain ada. Sebelum ada makhluk, sebelum ada alam, Allah tu telah ada sendirinya. InsyaAllah. Dan huwa akhiru. Al-akhir itu tadi bukan makna dia ada penghujung. Tak. Maknanya ketika semua benda dan makhluk dan alam ni binasa, yang kekal ketika itu hanyalah Allah. Itu maksud akhir tadi tu. Kekalnya Allah Ta'ala di akhir ketika semua kebinasaan sedang berlaku. Al-akhir. Jangan makna dia kata huwa awal wa akhir, dialah awal dan dialah akhir. Allah jadi dulu baru dia jadikan makhluk. Dia baca kitab Syairus Salik, dia baca kitab Asirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Baca tak hadam ataupun baca bukan waktunya, bukan martabat dia baca kitab tu. Dia pun jumpa satu hadis Nabi SAW. Dia pun kata sesungguhnya Allah Ta'ala, mula-mula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah nurku. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku daripada nurnya. Dalam hadis tu sebut begitu. Dan kemudian yang lain dijadikan daripada cahayaku, kata Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW. Jadi dia pergi baca hadis itu, maknanya dan dijadikan oleh Allah Ta'ala yang awal tu apa dia? Akal. Di antaranya akal.
dan ilmu. Jadi dia pun baca, oh maknanya ada juga Allah Ta'ala ni berpermulaan. Itu tak betul. Tak betul. Jadi mana Allah Ta'ala yang kata awal di sini, awal mana? Dia telah ada sebelum adanya makhluk. Ini Masya Allah. Dan dia akan baqa, iaitu kekal. Apa katanya lagi? Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala anhu tentang baqa sekadar itu. Namun saya mengupah daripada kitab Faridah. Apa dalam Faridah kata? Dan dimaksudkan bagi baqa itu tadi apa dia? Iaitu kekallah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi, dan tidak ada sesuatu pun yang akan membinasakannya. Tidak akan ada sebab dan tidak akan ada musabbab yang boleh membinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri Tuhan. Tadi kita dah bahas pada sini lalu apa ciri Tuhan. Nak jadi Tuhan ni ada ciri dia, dua ciri kalau nak jadi Tuhan. Bukan kata dia besar. Bukan kata dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah dia tu tadi dipuja ada keramat, tak. Ciri-ciri nak jadi Tuhan ada dua je. Al-istighna, terkaya ia daripada sekaliannya, dan yang kedua iftikari kullu ma siwa, iaitu berhajat sekaliannya kepada Allah. Allah ni tak berhajat pada siapa-siapa, insya-Allah. Kalau Allah Taala tu berhajat kepada makhluk dan makhluk tidak menunaikan hajatnya, mana gagal Allah Taala tu sebagai Tuhan? Tak boleh. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat nak jadi Tuhan tu dua. Al-istighna, terkaya ia daripada sekaliannya. Al-iftiqar, dan maknanya apa? Berhajat sekalian yang lain tadi kepada Allah Ta'ala. Kita nak hidup esok pun kita minta pada Allah. Ya Allah, hiduplah kami esok. Tu sebab ada satu hadis qudsi. Apa kata baginda Nabi SAW dalam ceritanya tentang keluhan manusia. Manusia ni mengeluh. Ketika dia nak tidur, borak dia sama pasangan hidup dia. Masya Allah. Dengan orang dalam rumah, dia borak. Dia kata, apalah rezeki kita esok hari ni ya. Nak tidur ni, apa rezeki kita besok hari ni ya. Kata Nabi SAW, Allah balas balik pada dia. Celakalah hamba-Ku itu. Kata Masya Allah. Dia bertanyakan kepada aku, apa rezekinya esok hari yang telah aku tetapkan. Sedangkan aku tak bertanya pun pada dia, apa amal dia esok hari. Patut dia plan besok apa amal aku nak buat ni ya. Esok aku nak tunjuk aku jadi hamba ni macam mana ya. Dia kerja nak minta pada Allah Ta'ala, tetapi dengan kadar apa? Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka baqa, kekallah dia tadi, mustahil bagi Allah Ta'ala itu fana, binasa. InsyaAllah. Takkan binasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dengan sebab apa? Sebab dia adalah Tuhan yang teragung. InsyaAllah. Dan jadi bila dikatakan tentang masalah ataupun dikatakan tentang fana, iaitu kekalnya Allah Subhanahu fana pula apa baqa tadi itu, maka kekallah Allah Taala ini ma'ruf kekalnya Allah Taala, sehingga benda ni berlaku perdebatan di antara iblis laknatullah dengan Allah Taala. Ketika mana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menghalau iblis daripada syurga. Terkutuk engkau iblis, pergilah kau keluar daripadanya. Allah ni yang hebatnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat ditandingi, yang tak dapat kita fikirkan dengan akal kita betapa baiknya Allah Taala, apa dia? Kemurahan dia. Bila Allah Taala dah halau iblis, Allah Taala dah perambat iblis ni keluar daripada syurga, iblis ni masih lagi boleh minta pada Allah Taala. Allah masih perkenankan lagi. Ya Allah, kerana aku telah terhumban dan aku telah terkeluar daripada ini ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah. Aku nak minta kepada engkau sesuatu ya Allah. Minta apa? Kata Allah Ta'ala. Maka kata ya Allah, aku minta supaya dipanjangkan umurku sehingga tiupan sangkakala yang kedua. Nak minta kepada Allah Ta'ala panjang umur sampai tiupan sangkakala kedua. Ketika itu kata Allah Ta'ala, aku tidak perkenankan. Hanya ku berikan tempoh engkau sampai tiupan sangkakala pertama. Tahu tu? InsyaAllah. Ini iblis, dia bijak. Dia sangka dia bijak. InsyaAllah. Tapi apa yang difikirkan, apa yang dia rancang tu berada dalam ilmu Allah. Itu sebab nanti kita akan sampai pada bab ilmun, hayyan, sama' basar. InsyaAllah. Dia pula kudrat, iradat, ilmu. Ini pada bab 3 ni. Kudrat, iradat, ilmu. Ni tiga beradik ni dalam ilmu, dalam ngaji sifat 20. Dia ni tak berpisah. Jadi apa saja kudrah yang dilakukan dengan kehendak iradat daripada Allah Ta'ala tadi, diketahui oleh ilmu Allah Ta'ala. Jadi ini iblis datang nak minta pada Allah Ta'ala hidup sampai sangkakala kedua.
Kadang-kadang dia tetap mula Allah Ta'ala tak tahulah apa tujuan dia. Tujuannya apabila ketika mana semua manusia mati pada tiupan sangkakala pertama. Sayhatan wahidatan, datang tiupan sangkakala yang pertama, manusia dan makhluk yang lain semua binasa. Makhluk, jin, malaikat, an-nabatat wal jumadat wal haywanat, semua mati. Semua mati, dan ketika itu dia berharap waktu itu hanya tinggal dia dan Allah Ta'ala. Berdua dengan Allah Ta'ala. Oh, aku dengan Allah Ta'ala, maknanya aku pengakhir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mana tiupan sangkakala kedua datang, Allah bangkitkan semua balik makhluk-makhluk dan iblis mati. Bila iblis mati, apa yang berlaku? Tidak ada soal jawab pada dia. Biasa saja dia, kerana dia tak hidup. Dia dah tak hidup. Ketika itu dia nak berlepas tangan atas segala dosa yang dibisikkan kepada manusia. Dia nak berlepas tangan daripada apa yang telah diajarkan kepada manusia. Waktu ketika itu Allah tak perkenankan. Allah kata sampai tiupan sangkakala pertama, kamu hidup. Ketika semua mati, kamu mati. Dan kamu akan dibangkitkan juga nanti untuk dapat balasannya nanti. Masya Allah. Apa maksudnya? Maka bila dengar begitu, ini iblis, kita kata marah sikit lah. Dia kata apa? Ya Allah, demi engkau yang telah menyesatkan aku. Dia cakap dalam firman itu, ya Allah, demi engkau yang telah menyesatkan aku, maka aku mohon kepada engkau ya Allah, supaya aku diberi keizinan menyesatkan anak Adam dari depannya, belakangnya, kanannya dan kirinya. Ini dalam Quran sebut begitu. InsyaAllah. Fi amami wa khalfi wa yamini wa shimali. Maka dia minta Allah perkenankan ketika itu. Maka berkenanlah Allah Ta'ala, makbul. Dia layak untuk menggoda anak Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Dari depannya apa dibuat di malaikat, dibuat oleh iblis tadi? Dia jadikan anak Adam tu banyak berangan. Duduk berangan-angan. Sampai kadang terlupa ibadat, kadang terlupa tanggungjawab, kadang terlupa siapa dirinya pada Tuhan dia. Menong dia, masya-Allah tabarakallahu taala. Adapun dia goda daripada belakang. Apa tu belakang? Iaitu digodanya kita buat terkenang masa dulu-dulu. Masya-Allah. Oi, dulu seronoknya kalaulah. Itu sebab dalam satu hadis Nabi kata lau minasyaitan, iaitu perkataan kalau tu daripada syaitan. Ini kalau yang mana? Kalau dengan niat tidak ridha. Kalau dengan niat tidak ridha. Contoh, saya hari ini ada kuliah di Tanjung Malim. Dan hari ini juga ada kuliah di Masjid Melayu. Hari sama, kuliah Belaga. InsyaAllah. Saya pun kata, saya pergi Masjid Melayu lah. InsyaAllah. Saya nak pergi Masjid Melayu. Dalam perjalanan, wa ya'udzubillah, minta lindung pada Allah Ta'ala. Dalam perjalanan, dekat ladang Bikam, tergelincir kereta masuk parit. InsyaAllah. Bila tergelincir masuk dalam parit, dia tu Ustaz Ridwan tu lah. Dia menong. Bila dia menong, dia kata, kalau aku tahulah masuk parit, aku tak datang Masjid Melayu. Baik aku di Tanjung Malim je tadi. Kalau yang itu yang minasyaitan. Mana kalau yang tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah dah tetapkan jadi macam tu. Kalau aku tahu macam, kalau kau tahu. Tapi kalau tak tahu, itu kalau yang itu tak boleh. Kalau yang telah lepas, mana tak boleh diungkit-ungkitkan. Tapi perkataan kalau bagi orang Melayu ni, ada satu lagi jenis kalau. Contoh saya jumpa dengan Cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim kabarnya nak pergi umrah. Kalau sampai ke Mekah nanti, sampaikan salam saya pada Rasul. Kalau sampai ke Mekah, mana itu kalau ke depan. Bukan kalau ke belakang. Kalau yang ke belakang tadi itu adalah kalau minasyaitan. Lau minasyaitan. Dia nak cerita kat sini, bukan saya nak cerita perkataan lau tu. Saya nak cerita bagaimana iblis sendiri berkehendak untuk dapat title bakok tadi. Dia nak jadi yang kekal juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kata aku nak hidup saat Allah binasakan semua makhluk, dan tatkala Allah hidupkan makhluk, Allah binasakan aku tak apa dah. Insyaallah. Ada mana bukan bakok li abadan, bukan bakok selama-lamanya, tapi bakok nak kekal dengan Allah Taala. Itu kalau ada cerita di masyarakat tabarakallah taala bahas panjang. Macam mana guru pondok cerita tentang kenapa iblis tak nak sujud pada Adam. Bukan hanya kerana besar diri, tapi kerana janji yang telah termeteri antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala dah tetapkan perkara yang demikian akan berlaku. Ini nama takdirullah Ta'ala dengan kalimat iradat. Kita tak sampai lagi bab iradat, tapi maknanya kehendak Allah Ta'ala. Dalilnya, ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala tu berkehendak untuk mengadakan sesuatu, dia kata kun, jadi. Maka jadilah.
Tapi kata kun tadi tu kata, dia berkata. Jadi itu sebab ada orang pergi syarah berkatanya Allah Taala tadi itu. Allah sebut situ berkata, bukan kata bercakap. Kata Allah Taala dia kata Allah Taala akan sebut dalam Quran Samiul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bukan Maha bertelinga, Maha berfikir. Tak, kata Allah Taala Yang dia pun tafsir dengan ayat mutasyabihat. Itu mutasyabihat ni apa? Mensyibih. Kalau kita belajar balaghah, dia ada babu syibih. Bab syibih ni apa? Penyerupaan. Dia asawak, dia serupakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni mendengar dengan telinga. Tapi telinganya tak macam telinga kita. Itu cakap dia. Itu salah kalau cakap macam tu. Tak betul. Sebab mendengar bukan hanya dengan telinga. Kita dah bahas dah lalu. Mendengar bukan dengan telinga semata-mata. Siapa pernah jumpa ikan lumba-lumba ada telinga? Tengah berenam ada telinga. Ikan lumba-lumba tu bertelinga. Macam tabarakallah ta'ala. Kita kalau orang cakap, ustaz tu cakap, Allah Ta'ala ni ada telinga tapi tak macam telinga kita, kata Masya Allah. Kalau dah sebut telinga, orang bayang telinga ke orang bayang, mesti orang akan bayang bentuk telinga. Masya Allah. Tapi untuk pengetahuan, mendengar bukan dengan telinga. Tak maaf. Bukan dengan telinga semata-mata mendengar. Tu sebab dia je. Berapa banyak, minta maaf sungguh nak. Berapa banyak orang pekak ada telinga? So, dia ada telinga juga tapi tak mendengar. Kata barakallahu taala. Berapa banyak orang yang ada mulut tapi bisu? Ini nak kata. Jadi makna mendengar bukan hanya dengan telinga. Jadi tak boleh menafsirkan kalimat Allah Taala mendengar dengan telinga tapi tak macam telinga kita. Ini ngarut. Terus sekarang ustaz-ustaz kan ajar tauhid bawa tongkat. Masya-Allah tabarakallah yang bercakap lepuk je. Masya-Allah tabarakallah taala Kenapa? Syibih. Tak boleh menyerupakan Allah Taala. Dia kata ada bab syibih, musyababu bih, musyabbah ilaih, syibih alaih. Jadi orang-orang yang macam ni kurang faham apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam ayat Quran tu tadi. Maha mendengar Allah Ta'ala. Jadi kalau macam kita punya dengar kita ada expired. Ada expirednya. Kecil-kecil mungkin ketika dalam perut kita tak apa dengar. Keluar kata orang mata tak buka, buta sekejap. Dalam seminggu memang kalau buka mata dia tak nampak apa pun. Macam anak kucing kan, Masya Allah. Seminggu lahir dia meraba-raba cari puting susu mak dia. Dia tak jumpa lagi. Walaupun dia ada mata, dia tak nampak lagi. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Tapi itu bukan Allah Ta'ala. Macam kita ada telinga nanti sampai satu masa, sampai umur 80, 90, 100, dah tak boleh dengar. Apa kata kita, Masya Allah. Dia punya expired date sampai. Tapi mendengar Allah Ta'ala bukan ada dengan kalimat fana, binasa. Kita ni binasa tadi ni. Dah ada dan dia akan binasa. Tapi bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu tadi bersifat ia dengan sifat baqa', kekal dia. Sedangkan makhluk itu bersifat ia dengan fana', iaitu akan binasa ia. Dan yang keempat, apa kata pengarang kita rahimahullah ta'ala anhu? Iaitulah dan sifat yang keempat, mukhalafatuhu li ta'ala, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi sekalian yang baharu. Jadi mana mukhalafah? Mukhalafah ni kalimat dari dia khilaf. Khilaf ni apa? Bersalahan. Orang ni cakap lain, orang ni cakap lain. Kita kata apa? Ini khilaf. Kata Masya Allah. Khilaf. Jadi kalau mukhalaf, iaitu bersalahan Allah Ta'ala lil hawadis. Dengan makhluknya. Hawadis ni barang baru. Barang baru ni apa? Makhluk. Maknanya hari ini proton keluarkan proton pesona. Tahun 2000 punya. Nanti tahun 2008 dia keluar pesona lain. Keluar pesona, namanya pesona juga. Tapi dia akan ada ganti. Bila kata baharu ni maknanya akan binasa, akan mati dan akan datang yang baru. Melainkan Allah Ta'ala akan binasakan semua serentak bila? Yaumul kiamat. Berlaku kiamat, Allah habiskan semua. Jadi kalau nak kata mukhalafatuhu li ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala tu dengan perkara yang baharu. Yang baharu ni mesti ada mak. Kalau tak ada bapa pun, dia kan ada mak. Contohnya siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia tak ada bapa, tapi dia ada mak. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu sebab ada beberapa perkara yang dikatakan dijadikan Allah Ta'ala tidak beribu bapa. Antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Mak tak ada, bapa pun tak ada. Tabarakallah ta'ala anu. Tapi bukan kita kata Adam tu lebih tinggi. Tak, Adam tu tetap dia makhluk kerana ia diciptakan. Dia apa? Khalaqa. Makhluk dari kalimat khalaqa. Apa tu khalaqa? Telah diciptakan.
Dan ciri-ciri makhluk tu apa dia? Iaitu dia berpermulaan dan berpengakhiran. Itu makhluk. Subhanallah ta'ala. Jadi mukhalafatul lil hawadis, bersalahan. Bersalahan ni maknanya apa? Tak serupa. Dalilnya mana? Laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa Allah Ta'ala dengan satu apa benda pun. Tu Masya Allah. Tu sebab dalam penafian dia mukhalafatu ni kita dah nafi siap-siap dah. Di mana? Dalam kalimah syahadah tu lah. Yang kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan yang mana yang tak ada tu kata dia. Bahasa mana? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang serupa macam Allah Ta'ala tu. Tak ada. Itu tak ada. Kalau ada, dia kata Ustaz, maknanya apa nama patung, berhala, tokong, orang pagan lu sembah pokok, sembah bulan tu. Dia orang kata tu Tuhan. Tak. Ciri Tuhan tadi kita dah tahu. Ciri Tuhan dua je. Al-istighna dan iftiqar. Dua ni ciri Tuhan tadi, Masya Allah. Jadi mana ini dua ciri hanya ada pada Allah. Yang dia kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang serupa macam Allah tu ada ke? Tak ada. Masya Allah. Jadi bila tak ada Tuhan yang serupa macam Allah, maknanya tidak ada Tuhan illallah. Melainkan Allah. Masya Allah tabarakallah ta'ala anu. Itu sebab kalau kalimah Allah tu saja kalau nak bahas, Masya Allah panjang juga. Sebab kalimah Allah tu sendiri, al-lafzul jalalah. Lam pada yang pertama tu lamul ikhtisas. Lam yang alif, lam, ha. Lam tu lam ikhtisas. Lam yang khusus bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian lam tu juga lam istighar. Lam istighar, iaitu lam yang membenarkan. Itu lam yang tertinggi, lam yang membenarkan. Masya Allah tabarakallah ta'ala anhu. Masya Allah. Jadi itu sebab kita tengok bahawa kalimah Allah Ta'ala itu sendiri dah tak boleh diserupakan dengan makhluk. Masya Allah. Kalau orang ada ke manusia nama anak siapa? Nama anak siapa? Allah. Nama anaknya Allah. Pun tak boleh. Mesti letak Abdul, Abdullah. Kalau nak letak asma Allah yang 99, namanya apa? Somad, kata macam Halim. Kena letak Abdul. Namanya Muhaimin, Abdul Muhaimin. Hamba kepada Allah Ta'ala. Ada orang nama Mutakabbir. Hamba yang takabur. Abdul Mutakabbir. Hamba yang maha takabur. Allah Ta'ala. Jadi mukhalafatu li ta'ala lil hawadis. Bersalahan makhluk. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Lawan bagi dia apa? Mustahil bagi ia bersamaan segala yang baharu. Mumassalatu lil hawadis. Tu lawan dia. Mumassalatu lil hawadis. Mustahil Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu tadi bersifat dengan makhluk, pernah ditanya Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ditanya oleh Musa. Nabi Musa naik atas Jabal Tur Saina, berkhulwah kepada Allah Ta'ala. Ya rafa'iyat, diangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, bagaimanakah engkau mentakbir alam? Bagaimana engkau takbir alam? InsyaAllah. Maka ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditanya Musa kepada Allah Ta'ala, bagaimana engkau mentakbir alam? Ya Musa, engkau nak tahu? InsyaAllah. Engkau ambil dua ibrik. Apa tu ibrik? Teko. InsyaAllah. Jak. Itu ibrik. InsyaAllah. Awak ambil dua ibrik, pegang. InsyaAllah. Pegang aja. Selesaikan aku bagi tahu. InsyaAllah. Maka ini Nabi Musa yang gagah. Nabi Musa ni kekuatan dia menyamai 40 orang laki-laki. Sebiji batu besar tu 40 lelaki angkat untuk tutup telaga. Nabi Musa datang angkat satu orang dia jadi alih untuk anak Nabi, untuk Nabi Syuaib. Wallahu alam, ada periwayat kata bukan nabi, ada yang kata tu ahli saleh. Wallahu taala alam. Namun nak cerita kuat dia boleh angkat batu tu letak tepi. Masya-Allah. Tapi apa yang berlaku ketika itu, dia cakap pada Allah, ya Allah, bagaimana engkau mentakbir alam? Allah kata kau tolong pegang ni je. Mak ni. Begitu. Masya-Allah. Tengok air dia. Waktu ketika itu Nabi Musa terlelap tidur. Bila terlelap tidur, jatuh air tadi tumpah. Baru dia terjaga, ya Allah, tumpah. Kata Allah, ya Musa, kalaulah aku seperti itu, nescaya alam ni binasa. InsyaAllah. Maknanya kalau aku sifat dengan sifat manusia, yang ada lemah, yang ada tidur, yang ada mengantuk. Itu yang kita kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Tak ada tampungan, tak ada apa yang menolong Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiri. Kita kalau dah ngantuk, orang kata makanlah, minumlah Red Bull.
Gigitlah cili, kata Masya Allah. Makanlah koci. Tu semua bukan boleh berdiri sendiri. Mana ada bantuan, kata Masya Allah. Ngantuk sangat agak, pergi cuci muka. Bantu dengan air tadi, baru dia boleh segar balik. Masya Allah. Tapi bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak serupa Allah Ta'ala dengan itu makhluk. Jadi itu sebab sifat yang keempat. Mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala bagi segala yang baharu. Dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar. Nah, ya Masya Allah tabarakallah ta'ala. Apa itu jauhar? Iaitu pada akal. Boleh difikirkan. Mana Allah Ta'ala tak boleh difikirkan. Bukan bahan fikir Allah Ta'ala ni. Jadi ketika mana disebutkan oleh guru kita yang mulia tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kita balik pula pada kaedah tauhid yang saya dah sebut pada siri lalu. Apa kaedah tauhid? Kaedah tauhid cara dia iaitu mesti nafi dulu baru isbat. Nafi dulu baru isbat. Dia tak boleh isbat baru nafi. Ni kita ulang balik. Dia tak boleh isbat baru nafi. Dia kena nafi dulu baru isbat. Menafi itu menidakkan. Isbat tu mengiyakan. Atau kita kata mengisbat ni mana? Mengqasadkan dengan sebenar dalam hati. Masya Allah tabarakallah. Jadi, kalau orang menggunakan kalimat isbat dulu baru nafi, tak betul kaedah tauhid. Ini kata guru kami, Masya Allah. Tak betul kaedah tauhid dia. Contohnya orang bercakap, Allah Ta'ala tu ada tangan. Tapi tangan tak macam tangan kita. Ada tangan tu isbat. Patut dia nafi dulu. Allah tak ada tangan. Dia tu nafi. Tak boleh. Dia tak boleh isbat. Dia ni isbat. Allah ada tangan. Kemudian baru nafi. Tapi tak macam tangan kita. Jadi ini salah. Kaedah tauhid dia bukan begitu. Dia tak boleh isbat dulu baru nafi. Dia kena nafi dulu baru isbat. Contohlah. Masya Allah tabarakallah ta'ala anhu. Cikgu Ibrahim tanya pada saya, ni pernah minggu lepas saya pada sila lalu saya pun dah bagi tahu, ni ulang lagi. Apa dia? Cikgu Ibrahim tanya saya, Ustaz, tadi Ustaz akhir keluar daripada masjid, siapa dalam masjid Ustaz? Siapa dalam masjid? Dia tanya saya. Saya pun cakap, tuan imam dalam masjid. Dalam masjid tak ada orang. Tuan imam dalam masjid. InsyaAllah. Masa saya keluar, tuan imam dalam masjid. Mana dia isbat dulu, tuan imam dalam masjid. Dalam masjid tak ada orang. Baru nafi. So, jadi, Cikgu Ibrahim mungkin fikir. Jadi, Pak Imam tu siapa? Orang tak ada masjid. Jin ke dia? Dia akan fikir macam tu. Dia kata, Pak Imam dalam masjid tak ada orang. Dah tu, Pak Imam ni macam mana cerita dia? Dia kata, Masya Allah. Sepatut jawapan macam mana? Dalam masjid tak ada orang. Kecuali Pak Imam. Itu baru betul. Dia kena nafi dulu. Allah Ta'ala tidak ada telinga. Tak sama macam makhluk. Itu baru kita kata jelas. Kalau dia pergi cerita Allah Ta'ala ada tangan, dalilnya yadullah fauqa ala mu'min. Yadullah fauqa ala yadul mu'min. Tangan Allah di atas tangan orang beriman. Jadi ini dalil kata Allah ada tangan. Jadi ayat ni dalam Quran surah Al-Imran kata apa? Ayatum muhkamatuhunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat. Kalau kita mengaji syariah Islamiyah, dalam bab dia ada ayat, dalam bab akidah dia ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Kalau ngaji tafsir. Ayat muhkamat ni ayat apa? Ayat hukum, ayat jelas. Ayat dia jelas. Jangan kamu minum arak, jangan kamu berzina, jangan kamu ni jelas ayat dia. Tapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat syibih, ayat perumpamaan. Dia tak jelas ayat tu. Tu sebab ayat setelah dia Allah kata ayatum muhkamatuhunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat. Akhir Allah kata apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu tentang takwilan ayat itu hanya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Dan orang yang diberikan ilmu. Orang yang ada ilmu. Bahar benda tu, yang mahir dalam benda tu. Tu. Bukan mana, oh ni ustaz, mesti dia tahu. Ni ustazah, mesti dia tahu. Tak. Warasiu. Waw tu perbahasan tu. Bila bahas, ulama' nahu kata itu wawul ataf. Tapi ulama' balaghah kata itu bukan wawul ataf. Itu waw mula cerita. Sedangkan ulama' nahu kata tak, itu waw sambung. Kata. Jadi maknanya yang tahu takwil itu hanyalah Allah dan orang berilmu. Ini orang nahu cakap. Orang balaghah tak. Yang tahu tentang takwil itu hanyalah Allah, titik. Kemudian cerita, dan orang-orang yang berilmu itu. Bawa mana cerita lain?
Dalam bahasa Quran pun dia ada, dia pecah. Ulama balaghah cakap lain, ulama mantik cakap lain, ulama nahwu cakap lain. Tu sebab bukan mudah kita tengok ayat Quran kita pun bahas. Insya-Allah. Tu kalau kata alif alhamdulillahi rabbil alamin, alif lam mubtada. Nak kata hamdala yuhamdilu hamdan, insyaallah tabarakallah. Lepas tu lillahi lam tu lam apa? Lamul jalalah, tak boleh dia panjang. Tak boleh orang kata astaghfirullah, dia nak alif tu tak boleh dipanjangkan kerana selepas dia lam yang mulia, insyaallah. Tu mana ada orang yang panjangkan lam tadi tu, minta maaf, bukan alif, lam, insyaallah. Minta maaf, alif, betul lah alif. Alif tak boleh panjang, lam yang panjang kerana lam tu mulia. Mana ada orang yang Allahu akbar, dia baca alif tu dengan panjang. Tak boleh. Kalau orang tu mengetahui makna, maka jatuh kafir lah ia. Kenapa? Alif yang panjang tu dia tak jadi alif untuk nama Allah dah. Kalau dia panjang tu dia jadi aliful istifham, alif soal kata dia. Kalau kata Allah, maknanya apa? Apakah Allah? Akbar, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Dia pergi tanya pula, apakah Allah tu Maha Besar? Alif tu jadi alif istifham. Jadi makna orang tadi bertanya, bukan menyeru. Tu sebab tak boleh panjang pada alif kalimah azan. Tu sebab azan ni pun tajwid dia tak sama dengan tajwid Quran. Saya sebab mengaji dulu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad almarhum Datuk Haruman Yaakob, subhanallah taala anhu. Lam pada dia tu kalimah Allah Ta'ala berapa? Sekadar 7 alif. 7 alif mana berapa harakat? 14 harakat je lah. Allahu Akbar, Allah. 14 harakat je. Jangan dia pergi pantai. Jadi Tarzan di situ. Penat. Subhanallah ta'ala anhu. Dia penat. Subhanallah ta'ala anhu. Jadi tu sebab ketahui dalam tajwid azan tu sendiri yang mana boleh panjang, mana tak boleh panjang. Allahu akbaru, ra tu macam mana, ru ke ataupun ri ke, ra ke, Allahu akbar. Ada orang bunyi Allahu akbar Allah, ra Allahu akbar. Ataupun dia ikut azan Mekah. Padahal Mekah kita tahu dia punya mahzab azan tu Hambali, masya-Allah. Tu sebab hayya 'alal falah. Dia ada punya kha yang Arab punya kan, macam mana Arab punya? Macam mana Arab punya ya? Tahu. Hayya 'alal falah. Huruf kha tu dia bunyi tebal. Padahal dalam Sabilal kata tak boleh tebal. Dia hayya 'alal falah. Dia huruf ha, falah. Ha, mana falah menuju kejayaan, insya-Allah. Kalau dia salah azan pun pening juga. Dia kata hayya 'alal falah. Dah lagi pening kepala kita. Patutnya hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Tapi kalau hayya 'alal falah, marilah menuju kepada petani. Insya-Allah. Mana nak pergi petani ke mana pula? Falah tu petani. Ya tabarakallah taala, masya-Allah. Sebab kadang-kadang sebutan tu kita sendirilah, saya sendirilah. Kadang doa kalau tengok ada orang belakang ni, oi, kena betul-betul kan, salah makna orang belakang buat gelak aja kata macam tabarakallah taala anu. Tu sebab cerita mana kita ni? Kita cerita mukhalafatul hawadis kata masya-Allah. Dia makna tak serupa Allah Taala dengan makhluk. Mustahil Allah Taala itu mumassalatul hawadis, bersamaan Allah dengan makhluk. Ada satu hadis. Minta maaf lah bahasa saya mungkin kasar. Saya jumpa orang ni, saya ingat dia bengong kata masya-Allah tabarakallah taala. Dia baca satu hadis, lepas tu dia datang pada kita, dia mengiyakan hadis tu. Dia kata laisa Muhammadun kazibun, kata tidaklah Muhammad tu kazib, penipu, kata masya-Allah. Memang betul Nabi tu tak menipu, engkau nipu, kata saya. Hadisnya apa? Sesungguhnya Allah Taala menjadikan Adam serupa dengan rupa Ar-Rahman. Jadi kalau nak tahu rupa Allah, tengok Nabi Adam, kata dia. Jadi kalau dia kata tengok rupa Allah, tengok Nabi Adam, kerana dalil hadis tadi kata apa? Sesungguhnya Allah jadikan Adam itu serupa dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman tu siapa? Allah. Jadi dia kata Nabi Adam punya muka tu sama macam Allah Ta'ala. Dia kepit pula hadis yang lain. Dia kata nanti bila masuk dalam syurga kita akan melihat Allah Ta'ala itu berupa seperti seorang laki-laki. Hadis tu sendiri dia tak kaji martabat hadis tu macam mana. Masya Allah. Lepas tu dia pergi cakap pula dalam kuliah, tuan-tuan nanti kita akan tengok Allah Ta'ala dalam keadaan
Allah Ta'ala tu macam kita, macam makhluk kata dia. Sebab hadis Nabi kata, kamu akan melihat Allah Ta'ala dalam syurga, yang mana ketika itu Allah berupa seperti seorang laki-laki yang cantik, tampan, cantik berseri wajahnya. Hadis tu memang ada, tapi bukan itu makna hadisnya. Tu saya kata tu muhkam, itu mutasyabih. Ayat dia tu perlukan ilmu balaghah, perlukan kepada kawaid nak membahaskan makna hadis tu. Bukan fikir dengan logik. Tauhid dia tak boleh dengan logik semata-mata. Kata barakallahu taala anhu. Jadi tu sebab dia kata tadi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadis. Walaupun dia jumpa hadis, dia kata Nabi SAW bersabda yang Allah menjadikan Adam itu serupa dengan rupa Ar-Rahman. Jadi dia klaim Allah Taala tu muka dia macam Adam. Yang maksud kat situ serupa dengan rupa Ar-Rahman tadi, iaitu Allah titipkan kepada manusia sifat kasih sayang. Itu maksud dia. Ar-Rahman, Allah jadikan manusia itu ada rasa kasih sayang. Bukan muka dia macam muka Allah. Bukan Allah muka macam Adam. Tak. Kata barakallahu ta'ala wa na'udzubillahi min zalik. Bukan macam tu tafsiran dia. Tu sebab jadi manusia ni dengan 5 unsur. Dia ada unsur bahimiyah, dia ada unsur syaitaniyah, dia ada unsur malaikah, dan dia ada unsur rabbaniyah, insaniyah. 5. So, apa tu bahimiyah? Sifat binatang buas. Manusia ada tak sifat binatang buas? Ada. Apa dia? Makan, ragut, gaduh, berlawan. Ni apa yang ada pada binatang ada pada manusia? Ada. Kemudian dia ada sifat syaitaniah. Ada juga. Sifat yang ada pada syaitan ada pada manusia apa? Dengki, hasad, takabur, ujub, riak, sum'ah, nifak. Ni semua ada pada manusia juga. Kemudian ada unsur malaikah. Apa tu unsur malaikah? Iaitu sifat taat, ridha. Ini semua sifat ada pada malaikat. Allah bagi juga pada manusia. Dan yang keempat, kata Syekh Abdul Qadir, itulah sifat Rabbaniyah. Sifat ketuhanan pun Allah bagi pada makhluk. Pada manusia ni Allah bagi. Apa dia Rabbaniyah tu tadi? Iaitu kasih sayang, saling cinta mencintai, memaafkan. Ini semua sifat Allah Ta'ala yang Allah bagi pinjam. Jadi kalau dia jumpa hadis mengatakan Allah Ta'ala jadikan Adam serupa dengan rupa Ar-Rahman, iaitu dengan sifat Rabbaniyah tadi. Bukan dengan muka tu copy paste. Masya-Allah ni Allah tak, aku nak buat macam aku kata. Tak ada, masya-Allah. Jangan salah anggap, sebab kalau begitu kita dah merupakan Allah Taala. Tu mukhalafatul hawadis tu tadi. Tak boleh sekali-kali kita menyamakan Allah Taala dengan sesuatu. Walaupun dia bagi hadis, kita tanya balik apa yang faham dengan hadis ni. Sebab hadis ni dia bukan tekak baca je. Faham? Mari kita syarahlah, faham? Tak. Dia tu sebab ada status dia, ada mutawatir, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu', ada hadis riwayah tu semua kena tahu status hadis tu walaupun memang ada dalam kitab. InsyaAllah. Saya ingat apa kata Babali Sekam. Walaupun yang nulis kitab tu orang alim, InsyaAllah. Yang nulis tu orang alim kitab tu sekalipun, kalaulah bersalahan ceritanya tentang Allah Ta'ala mujassimah, maka layaklah juga dia dipanggil makhluk kerana dia buat salah. Ada salah, jangan kata tuan-tuan, kata ni Babali, saya ingat apa kata dia. Jangan tuan-tuan kata kita ni ustaz, tok guru mulia kata ada buat salah. Tak mungkin salah, tu kan tok guru. Tak boleh kita kata gitu. Kerana tok guru tu pun makhluk. Boleh jadi pada dia nasiyun, iaitu keterlupaan dia. Dan dia juga boleh ditegur. Tu masya-Allah, jangan kata saya mengaji sampai Azhar yang nak tegur-tegur saya kenapa? Tak boleh lah macam tu. Insya-Allah. Kerana al-insanul makan khata' wan nasyan. Manusia tu tempat letak kesilapan dan kelupaan. Dan bukan every time, everywhere dia ialah orang yang perfect dan tak pernah salah. Itu tak betul. Kata barakallahu ta'ala anha. Jadi, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, lawan bagi dia mumassalatu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, lawannya bersamaan Allah dengan makhluk. Jangan kata Allah serupa dengan makhluk. Tak boleh. Tak dapat diterima akal. Itu patutnya. Tapi dalam kitab ni tak bahas kan, masya-Allah. Dia bahas tu pada mana? Iaitu pada hukum akal nanti tu, pada hukum syariat, pada hukum syarak, hukum akal dan hukum adat, insya-Allah. Kalau ikut hukum akal, ni ada orang kadang-kadang tertukar hukum akal. Boleh tak hukum akal, hukum adat, masya-Allah. Pisau belit tebang pokok balak. Insya-Allah. Pisau belit tebang pokok balak. Insya-Allah. Adatnya tak boleh. Pada akalnya
Tu dia perbahas itu, dia gaduh dekat situ lah tu. Insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Kalau Allah Taala nak, jangan katakan pisau pelik terbang tu. Jentik je jatuh kot balak tu kalau Allah Taala nak. Tu sebab baginda Nabi SAW, ada sahabat masuk dalam medan perang ketika itu, ya Rasulullah, aku tak ada senjata nak masuk perang. Nabi ambil pelepah taman, kau pakai pelepah ni pergi berperang. Ikut logik akal kita, ya Rasulullah, awak nak bunuh saya dalam perang ni sebenarnya. Kalau kita lah kan, sebab kita duk tumpukan akal dulu. Masya-Allah, kita tumpu akal dulu. Ini kalau pedang sampai dulu habis. Tapi ini sahabat yakin dengan Rasulullah SAW, dengan pelepah tadi dia bawa masuk perang, pelepah tu bunuh 7, penggal 7 kepala musuh Allah Taala. Insya-Allah. Dan dia pun selamat dengan pelepah tadi dia lawan. Insya-Allah. Nak kata salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Allah berkehendak tu nanti dalam bab iradat. Dalam bab iradat baru kita cerita bab tentang apa nama kehendaknya Allah Subhanahu Taala tadi. Dia ini cerita tentang mukhalafatul hawadis, bersalahan Allah dengan makhluk. Insya-Allah seringkas itu dahulu perbahasan kita tentang mukhalafatul hawadis. Ni betul, sekarang banyak ustaz kata nak mengajar, bila sebut pihak masjid kata minta maaf ustaz boleh mengajar tauhid. Kalau kata tak boleh mengajar kan malu pula, kata masya-Allah tabarakallah taala anu. Sapu jelah masya-Allah tabarakallah. Boleh lah kata masya-Allah. Lepas tu dia mengajar. Dia pun pening. Dia duduk, dia baca kitab 3-4 kali. Apa pusing dia ni? Mana mudhaf dia ni? Mana mudhafun ilaih? Tak jumpa ujung, tak jumpa pangkal. Jadi pening jadi dekat situ. Sekadar yang kita tahu mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Mesti ada dalil. Tu sebab kalau kita baca kitab, nanti dia bagi dalil. Baca kitab, dia bagi dalil bagi Allah Ta'ala wujud. Dalil bagi Allah Ta'ala itu qidam. Dalil bagi Allah Ta'ala itu mukhalaf. Dia ada dalil. Kalau orang yang percaya dengan tiada dalil, imannya tidak dipercayai, kata ulama. Dalam berbahasa, imannya tidak dipercayai, diragui. Dia ni boleh pakai lagi, kita boleh pakai iman dia ni. Masya-Allah. Ada pula yang mengatakan dia tu boleh, dia dipercayai, ada imannya tadi boleh, tapi dia tu selamanya berdosa besar. Selama dia belum mengaji dalil tu tadi. Masya-Allah barakallah. Sebab nak tahu kata Allah Taala ada ni, dia jangan jadi taklid saja. Apa tu taklid? Muqallid. Dia kata orang yang ikut-ikut. Orang kata itu je lah, kata masya-Allah. Dengar nak itu je lah, tak mau. Dia mesti kena mengaji. Saya pun kita ni masya-Allah tabarakallah dengan guru mulia kita Ustaz Rosli Mutawali. Syekh Rosli Mutawali Sungai. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Setakat ni saya tahu Perak nak ambil sanad lalu jalan dia dulu. Jalan dia salah satu sanadnya insya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi yang dibunda rahmatullah Subhanahu taala, itu kita nak cerita tentang Allahumma shalli ala Muhammad. Dua sifat pada hari ini, iaitu sifat baqa dan mukhalafatul lil hawadith. Kekal Allah Subhanahu taala dan kekal tak serupa dengan makhluk. Wallahu taala a'lam. Jadi sekadar itu pada malam mulia ni, salah dan silap tutur bicara saya dambakan kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab jika saya melakukan kesilapan dalam penyampaian ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنسى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وسنة أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.